أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'da. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf masjid ni sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sabda Rasulullah sallam, lamma kana lailatun usriya bi wa asbahtu bi Makkah fadi'tu bi amri wa araftu anna an-nas mukadzibiyya faq'adtu mu'tazilan hazinan. Qala Ibnu Abbas, famarra aduwwullah ya'ni Abu Jahl faja'a hatta jalisa ilayhi فقاله كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو جهل ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال نعم. قال فلم يري أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال هيا يا معشر بني كعب ابن لؤي. قال فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال نعم. قال فمن بين مصفك ومن بيني واضع يده على رأسه معتدعا للكذب زاعما. قالوا وهل تستطيع أن تنعنت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد. Maksud apa hadis ni panjang sikit. Lepas tu saya baca dulu, apalah tak faham apa, biar saya baca dulu. Biar saya baca dulu. Hadis ni panjang, jadi bang. Lepas tu lah panjang sikit tu. Ustaz cakap kenapa cakap seorang je ustaz ni kata. Hadis ni panjang, nanti saya terang selesai. Saya bang, dengar dulu. Hadis saya suka baca hadis dulu, baru saya terang lagi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu taala. Allahu akbar. Okey. Wa hal tastati' an tan'anata lana al-masjid wa fil qaum min qad safara ila dhalik al-balad wa ra'a al-masjid faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahabtu أنعت فما زلت أنعت حتى تبس على بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقائل فنعت وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه. فقال قوم أما النعت فوالله لقد أصاب. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Maksudnya apa dalam hadis ni? Cerita tentang Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj.
Bukan cerita Isra' Mi'raj, tapi lepas balik. Kata sabda Rasulullah, lepas malang selesai saja Nabi Muhammad SAW balik daripada Isra'. Apa maksud Isra' dan Mi'raj? Isra' adalah jalan malang. Isra' jalan malang. Kalau siapa-siapa yang wahai jalan malang tu memang Isra' lah dia. Jenis Isra' lah dia, wahai jalan malang. Ni antaranya, wahai jalan malang, perjalanan waktu malang. Itu Isra' asalnya dari segi bahasa. Kalau nak segi istilah dah terang dah khutbah tadi. Kalau siapa-siapa dah dengar dah tahu lah, khutbah tadi cerita dah tentang apa maksud Isra'. Saya cerita dari segi bahasa saja. Isra' maknanya jalan malang. Siapa-siapa, saya cakap bodoh siapa-siapa yang wahai jalan malang, tu Isra' tu. Nak gimana? Nak Isra' kedai tu kejap. Baik kan? Ada orang guna takat ni. Tapi itulah maksud Isra' dari segi bahasanya. Ni keadaan dia. Dalam hadis ni, kemudian lepas Nabi Muhammad SAW sampai di kota Mekah selepas selesai sahaja daripada Isra' dan Mi'raj malam tersebut. Wa asbahtu bi Makkah, dan pagi-pagi aku ada sapa dah di Mekah. Maknanya selayak masa tu tak ada lagi orang mari. Ni antaranya. Satu riwayat, bila Nabi SAW nak keluar daripada rumah dia untuk beritahu kepada kaum dia tentang dia Nabi SAW ini diisrakan semalam. Lalu dok saja salah seorang sepupu dia bernama Ummu Hani. Dia kata, "Wahai Muhammad, ke mana engkau?" Dia kata, "Aku nak maklumkan cerita tentang yang aku israkan semalam." Lalu dikatakan pada ya Rasulullah, "Jangan pergi. Nanti akan diolok-olokkan, diejek-ejek oleh kaum kamu bila cerita macam tu." Nabi SAW kan sifat wajib bagi Nabi ada 4. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat kita lagi belajar, kita tak tahu akidah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang pertama, siddiq, membenarkan. Apa? Amanah, memang bertanggungjawab. Tabligh, wajib menyampaikan. Dan siddiq. Dan ketiga-tiga keempat-empat ni Nabi wajib tunaikan. Ni keadaan dia. Antaranya kisah Isra' dan Mi'raj. Walaupun perkara Isra' dan Mi'raj pada masa tu perkara yang pelik, yang menghairankan. Daripada kota Mekah nak ke Baitul Maqdis, Allahu Akbar, ambil masa yang lama masa tu. Bukan zaman ni, zaman ni kejap je. Kalau kita cerita tentang nenek moyang kita yang lama-lama yang nak pergi Mekah naik kapal layar, dan lah tok kis saudara saya dan naik kapal, naik di Pulau Pinang masa tu, naik kapal. Naik kapal, nak pergi buat haji naik kapal. Ambil masa berminggu-minggu. Belum tu lagi berbulan-bulan ambil masa. Ni cerita dia zaman tu. Bukan cerita zaman yang zaman ni naik kapal terbang sampai 8 jam setengah. Ni biasa dah dengar dah ni. Ni antaranya, ni cerita zaman dulu. Zaman tu yang dikatakan pada zaman tersebut tak ada kemudahan sangat. Tapi disebabkan macam mana pun mereka tetap nak pergi buat haji juga dengan izin Allah Ta'ala. Nak buat umrah juga. Sebab ada piti. Nak pergi buat. Ni antaranya Allah anugerahkan pada sebahagian mereka. Memang ikhtiar sungguh-sungguh. Dan ni tak apa kita bawa beg kosong, tak apa. Guna kosong je beg. Kain herang je beli. Kain herang je. Dah guna. Dino kan jubah banyak. Cari dino lah. Ayo cari dah sini-sini. Bawa pakaian selah pinggang. Tak apa dah. Contohnya. Cari dino baju banyak-banyak. Pakai jubah. Sampai sini lah kali jarang pakai jubah. Pakai baju biasa juga. Itu antaranya. Gua ni antaranya situasinya. Okey, kita balik. Ni keadaan dia. Walau bagaimanapun bila Nabi SAW nak menyampaikan kepada kaum dia, fadi'tu bi amri, aku jadi stres, jadi tertekan. Sebab nak cerita gua mana? Nak khabar gua mana? Benda ni. Nak khabar gua mana? Nak khabar ada. Gua nak khabar pada kaum dia ni, pada apa orang Arab Quraisy pada masa tu yang ada di kota Mekah, nak khabar gua mana benda ni? Kita lah kadang-kadang sama-sama saya kita kok nak tegur ke nak napa ke ikut kadang-kadang nak khabar gua mana kawan ni, biar dok terasa hatilah dok nak khabar molek. Ni antaranya gitu kok ni situasi.
Begitu Nabi Muhammad SAW ketika itu, benda ni walau bagaimanapun wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ia. Wajib menyampaikan. Wa araftu anna an-nas mukadzibiyya, dan aku memang tahu, Nabi kata. Memang aku tahu, wa araftu, memang aku tahu, aku akan jangka anna an-nas, manusia kaum ni mukadzibiyya, pakak mendustakan aku. Tak percaya apa yang aku akan sampaikan kepada mereka. Benda ni memang tak ajak akal. Pada masa tu lah, bukan zaman learning. Zaman learning memang tak ada, memang logik dah, percaya dah. Kita kadang-kadang dulu, zaman kita dulu, zaman highway tak ada lagi. Allah, 12 jam pergi KL pun kita boleh percaya zaman tu. Kan? 12 jam pergi KL. Zaman tu lah, zaman tak ada highway. Allah Akbar. Tidur dulu baru balik. Tidur dulu baru balik. Dan ni balik hari boleh. Pergi bila? Pergi pagi, balik petang sampai ada. Ada dah. Kata pergi KL, kejap je. Bawa apa? Allah. So tanya, bawa apa? 3 jam KL ke Terengganu. Bayangkan. Laju tak laju. Masya Allah. Percaya lah sebab kereta sedap. Bukan kereta kacil macam kita dah. Oh, ni nak apa lah? Kereta sedap. Beres lah. Ni situasinya. Allah hebat. Masya Allah. Subhanallah. Ni keadaan pada masa tu. Lalu Nabi Muhammad SAW pun duduk di tepi Kaabah. Duduk seorang-seorang. Waqa'atu mu'tazilan hazinan. Duduk seorang-seorang dalam keadaan duka cita. Nak khabar guana sedih. Tak tahu nak khabar guana. Cara nak menyampaikan kepada kaum dia pada masa tu. Berdasarkan hadis ini. Ni antaranya. Belang-belang Nabi SAW duduk termenung. Nak kata nak khabar guana ni. Datanglah musuh Allah Ta'ala. Tak lain tak bukan Abu Jahal. Abu Jahal mari. Allah Akbar. Abu Jahal mari. Dan mari ni, kemudian dia mari duduk belah Nabi. Allah Akbar. Musuh Allah Ta'ala Abu Jahal ni, dia mari duduk belah Nabi ni, bukan apa. Ada benda yang dia nak ejek-ejek Nabi. Ada benda yang nak cari, nak menghina Nabi, nak mencari aib Nabi, nak macam-macam pada Nabi Muhammad SAW. Nak mencerca Nabi Muhammad SAW. Macam-macam. Bukan duduk saja ni, bukan apa-apa dah. Mesti ada benda. Ia cari pasar orang kata. Orang kita kata cari pasar. Ada benda nak cari pasar. Ni antara ini. Bukan saja dia duduk. Siapa dia? Abu Jahal ni. Bila keadaan macam tu, lalu kata Abu Jahal, ada kenapa ke hari ni? Hal kana min syai'. Hari ni ada kenapa? Ada cerita terbaru, ada maklumat terbaru, ada benda nak khabar pula. Sebab Abu Jahal tahu Nabi Muhammad SAW, apa-apa benda pun Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan kepada kaum dia. Mesti Nabi Muhammad SAW tidak akan sembunyi pun apa-apa yang Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Sama ada perkara itu sekecil-kecilnya hatta sebesar-besarnya. Sama ada perkara itu yang logik akal ataupun yang tidak masuk akal. Apa-apa yang wahyu daripada Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW, tetap Nabi akan sampaikan kepada kita. Sampai learning ada. Nabi tak sembunyikan apa-apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Sebab wajib bagi Nabi, bagi Rasul untuk tabligh, menyampaikan. Tak boleh sembunyi satu-satu pun. Tak boleh. Kena sampai ke semua. Dan Nabi SAW menjalankan tanggungjawab amanah yang Allah Ta'ala beri pada baginda SAW secara, kita boleh kata, orang putih kata, all out. Habis rank, habis teh. Senang khabar. Habis rank, Nabi khabar pada kita semua sekali, tanpa Nabi SAW sembunyikan apa-apa pun. Sampai ni kita dapat dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni keadaan dia. Lalu bila Nabi tahu, bila Abu Jahal ni tanya Nabi ni tentang ada napa-napa ke, nak jawab ya. Kalau kita tahu dah kawan tu duduk belah kita, ada benda ni nak cari pasal kita takkan khabar, kita senyap je. Pandai aku lah, gitu lah kita kadang-kadang. Apa nak khabar kamu lah. Memang kita takkan khabar. Kita gitu lah. Kita tahu dah, dia duduk tepi bira kita ni nak cari pasal kita. Takkan khabar. Tapi inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tabligh kena menyampaikan, tetap Nabi khabar. Ada? Naam, ya, ada. Nabi jawab tu je. Lalu kata Abu Jahal, ma huwa? Kenapa hari ni?
Hari ni kenapa pula? Kita pula panjang, kalau syarah panjang pula. Kenapa tu? Kenapa pula? Apa benda hari ni? Lalu Nabi SAW, semalam aku diisrakan. Usriya biyal lailah. Malam aku israkan. Nabi khabar tu je. Nabi tak khabar syarah panjang-panjang tak. Nabi khabar tu dulu. Bila kata macam tu, Abu Jahal tanya, ila aina? Gimana? Lalu ila Baitul Maqdis, ke Baitul Muqaddis. Kemudian dia kata, kemudian sekarang ni pada waktu ni kamu ada bersama kami? Ya. Ni antaranya. Walau bagaimanapun, walaupun asalnya hati kejut, Abu Jahal ni kejut Nabi cerita yang tu. Sebab tak logik pada akal orang boleh pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis satu malam, memang tak logik akal pada masa tu. Sangat mustahil. Sangat mustahil. Sebab pada masa tu riwayat mengatakan, ulama mengatakan bahawa daripada kota Mekah nak ke Baitul Maqdis mengambil masa sebulan. Dalam tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Hamka kata mengambil masa perjalanan 40 hari. 40 hari. Jauh tak jauh. Ini keadaan pada masa tu. Tapi ingat, Nabi kata aku diperjalankan malam. Usriya. Bukan aku yang pergi, tapi aku dibawa. Sebagaimana yang surah Al-Isra kata, salah satu surahnya nama suratul Isra, ayat pertama ni je cerita tentang Isra. Suratul Isra cerita tentang Isra, ayat ni je. Hal lain kebanyakannya cerita tentang Bani Israel. Lepas tu suratul Isra juga dikenali sebagai surah Bani Israel. Ni kalau siapa-siapa yang tahu maklumat, kita tahu lah. Ni keadaan dia, namanya surah Bani Israel, selain nama suratul Isra. Ni keadaan dia. Bila keadaan macam tu, Nabi Muhammad SAW pun cerita ayat tu khabar, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah Taala letak mula-mula khabar dah subhana. Kita pun tahu tentang maksud subhana, apa dia? Maha suci Allah Taala. Apa maksud maha suci Allah Taala? Maksudnya maha suci Allah Taala bersifat dengan kekurangan, dengan kelemahan. Maha suci Allah Taala yang maha kuasa. Itu lebih kurang maksud maha suci Allah Taala, mensucikan Allah Taala. Kita tasbih subhanallah, 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 sentiasa mengagungkan Allah Taala. Allah Taala tidak ada apa pun sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah Ta'ala ada sifat kekurangan. Ni, kita belajar kan sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Ni keadaan dia. Mustahil pada Allah Ta'ala ada sifat kekurangan. Lepas tu Allah Ta'ala letak situ subhana allazi asra bi'abdihi, yang Allah Ta'ala ni memperjalankan hamba dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan gitu terbang macam Superman, tak. Bukan. Ataupun apa-apa benda lain lah, bukan. Kalau Nabi Sulaiman dah apalah, dia salah seorang Nabi ataupun Rasul yang Allah Ta'ala beri keistimewaan pada dia. Apa keistimewaan Nabi Sulaiman? Angin boleh bawa pergi mana-mana. Angin boleh bawa Nabi Sulaiman nak pergi mana. Ayat Quran ada sebut kan tentang kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan pada Nabi Sulaiman. Ni keadaan dia, boleh memerintahkan angin nak bawa ke mana lah dia. Nabi Muhammad tak boleh. Bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita baca surah Al-Baqarah juzuk yang 3, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ni ayat dia. Rasul-rasul itu kami lebihkan, Allah Ta'ala kata kami lebihkan antara satu sama lain. Setiap Nabi dan Rasul ada kelebihan masing-masing. Khabar dah. Antaranya Nabi Muhammad, Nabi Adam AS. Apa kelebihan Nabi Adam? Apa kelebihan Nabi Adam? Antara kelebihan Nabi Adam sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Ta'ala perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud hormat, jangan salah faham, tanda hormat. Ni antaranya.
Faham boleh? Sujud ada dua. Sujud hormat, sujud perhambaan. Sujud perhambaan hanya mutlak pada Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sujud kepada manusia ataupun kepada makhluk. Haram sama sekali. Ini keadaan. Okey, itu kelebihan Nabi Adam. Nabi Nuh ada kelebihan tersendiri. Nabi Soleh begitu juga. Nabi Daud, besi itu boleh lembut. Bukanlah dia pakai orak dawai tulang besi dah. Allah Ta'ala anugerahkan dia boleh buat tangan dia tu membentuk besi. Bukan macam Superman, memang macam Superman, tapi lebih hebat. Superman tu cerita dongeng je. Tapi kadang-kadang tengok kawan ni buat cerita kisah Nabi dan Rasul dulu ni, kata kadang-kadang. Kita tengok ada sebahagian je lah, bukan semua. Ni keadaan dia. Masya-Allah, subhanallah. Okey, sambung balik. Panjang tak? Sebab perkara tersebut memang tak logik akal, gis malamang memang tak logik. Ni antaranya. Nabi dibawa oleh satu binatang bernama Buraq. Buraq yang dikatakan dalam hadis sebut besar daripada keldai, kecil daripada barol. Ya ke tak? Betul tak? Ya, insya-Allah. Ni dengan izin Allah Taala. Ni keadaan dia. Besar, kecil daripada barol, besar daripada keldai. Ni antaranya. Allahu Akbar. Dan jakah dia jauh memandang. Buraq pula asalnya perkataannya bahasa Arab barqun. Apa barqun? Maksudnya kilat. Memang buraq ni yang berwarna putih dalam hadis sebut sepatah kilat lagi. Jauh mata mandang. Bersu. Jakah kita lalu. Itu kehebatan Allah Ta'ala beri pada buraq tersebut. Ni antaranya. Saya tak mau cerita tu. Ni. Bila keadaan macam tu, bila Nabi SAW cerita tentang Nabi SAW pergi ke Baitul Maqdis satu malam saja, sahabat dikatakan apa Abu Jahal tak percaya, ataupun dia dok muka buat dok percaya, bimbang, dia takut bimbang Nabi tak cerita kepada kaum dia. Dia takut Nabi dok khabar pada kaum dia. Ni antaranya. Lalu kata Abu Jahal, "Wahai Muhammad, kalau aku panggil kaum kamu ni, kamu nak cerita tak sebagaimana kamu cerita pada aku semalam kamu kerana kamu telah Isra' ke Baitul Maqdis satu malam kemudian mari sini?" Ya. Nabi bukan tak tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tak tahu Abu Jahal ni nak cari pasal je. Nak menghina Nabi, nak mencerca Nabi, nak mengherdik Nabi. Dia panggil lah orang lain untuk betul tindak apa pandangan dia selama ni tentang Nabi SAW macam ni. Betul lah dia kata ni. Ni keadaan. Bukan Nabi tak tahu. Kita kalau tahu jenis orang panggil macam ni, kita tembak lari dah, tak cara dah saya. Tak ingat. Amal layang. Dia tahu dah kawan tu, mari ni bukan saja mesti nak cari pasal kita. Kita takkan layang, kita takkan khabar, kita senyap, tembak lari. Tapi Nabi SAW tetap duduk situ, tetap nak kena khabar pada kaum dia. Walaupun dia tahu kaum dia mendustakan apa yang Nabi bawa. Saya teringat kisah riwayat Imam Tirmizi sebut tentang Abu Jahal. Abu Jahal kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku percaya pada kamu. Tapi hak membawa tu aku tak percaya." Faham tak maksud tu? Faham ke tak? "Wahai Muhammad, aku percaya kamu. Tapi apa yang kamu sampaikan tu, wahyu Allah Ta'ala pada Nabi tu, hak tu aku tak percaya." Tu antaranya. Percaya pada tubuh badan, hak kawan tu cakap tak percaya. Selama ni kita gitu ke? Kita tubuh badan ni cakap percayalah ke lah. Betul tak? Ni masalahnya Abu Jahal kata aku percaya kamu, tapi wakmu bawa aku tak percaya. Tak ke pelik kenyataan ni? Ni keadaan ni memang pelik lah. Ni keadaan itu Abu Jahal. Okey. Lalu bila Nabi SAW kata, "Ya, mu nak panggil lah, wahai Abu Jahal. Mu nak panggil kaum-kaum panggil lah." Lalu kata Abu Jahal, "Wahai ya ma'syarul Ka'ab ibn Lu'ay," salah seorang keturunan
Nabi Muhammad sallam, nenek moyang Nabi atas Ka'ab bin Lu'ay. Ni antaranya. Marilah kumpul sini. Pakak mari kumpul sini. Aku dengan Muhammad ada di sini, pakak kumpul lagi semua. Bila pakak kumpul habis mari belah ni, belah orang Terengganu kata belah mari ni, pakak ni belah mari. Cakap Terengganu sikit biar lagi. Alih keadaan dia, pakak mari belah ni, lalu Nabi sallam pun khabar pakak kumpul ni. Kata ada napa Abu Jahal? Wahai Muhammad, sila explain. Khabar. Lalu Nabi sallam khabar, malam aku telah jalan malam ke satu tempat. Isra' ni hanya khas untuk jalan malam, jalan silang ada. Lepas tu dia satu benda yang ulama mengatakan satu benda kebesaran Allah Ta'ala nak tunjuk pada Nabi Muhammad sallam. Sebab Nabi Muhammad sallam pada masa tu, kalau kita pernah dengar, ketika sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallam mengalami duka cita yang amat sangat dahsyat. Sebab dua orang yang dia sayang meninggal dunia. Yang pertama Abu Talib, yang pertamanya Abu Talib. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Abu Talib ni ketika sihat, malam-malam dia akan pergi ke rumah Nabi SAW, jaga depan pintu rumah Nabi. Dia bimbang takut kaum dia buat ancaman macam-macam ketika dia duduk rumah. Sayangnya Abu Talib kepada anak saudara dia, walaupun Abu Talib ada pendapat mengatakan tak beriman pada Allah Ta'ala. Ni antaranya. Begitu juga dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid salah seorang isteri yang sangat istimewa. Kagum Khadijah binti Khuwailid ni. Sebab apa saya kagum? Kalau tengok kisah dia, antaranya kalau kita tengok ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira. Yang Nabi balik terketar-ketar tu, sirah tu cerita. Balik terketar-ketar, takut. Kata Nabi, dia kata aku bimbang yang mari tu benda yang nak molek, jin setan lah, lebih kurang gitulah. Tapi Khadijah binti Khuwailid kata apa? Wahai Muhammad, mana mungkin yang datang pada kamu itu makhluk-makhluk yang jahat, sedangkan kamu macam ni cakap benar, menjalinkan silaturahim, kamu tolong orang yang susah, macam-macam lah. Khadijah cerita tentang budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu sekali. Sebab tak ada benda buruk pun pada Nabi. Cuba tanya mat kita tentang kita. Tengok ah. Sekarang sesa 1 2 3 4 5 6. Cerita. Kalau mat kita tanya mat je, mat. Abang ni kenapa buat kekurangan? Ia kan buat susu. Tak cukup karangan se. Banyak sangat. Ni antaranya. Tapi Nabi SAW tak ada benda tu. Sempurnanya Nabi Muhammad SAW pada pandangan Khadijah binti Khuwailid. Tu yang pertama saya kagum. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid, dia pergi bukan jumpa Tok Umar. Bila Nabi khabar gitu, dia bukan jumpa Tok Umar, dia jumpa orang ahli ilmu. Sepupu dia, Waraqah bin Naufal, yang tahu tentang kitab Injil pada masa tu. Jumpa ahli ilmu, dia cakap, dia cerita tentang apa yang berlaku pada Nabi SAW. Lalu kata Waraqah bin Naufal bahawa Muhammad ini telah didatangi oleh namanya Jibril. Itu cerita dia. Kita pun tahu cerita tu kan. Kita kadang-kadang nak alhamdulillah doa gurau ni bukan sini ada. Jumpa Tok Umar lalu ni kena rasuk kenapa au ni kena rasuk dah ni kadang-kadang. Ni situasi. Tapi dak jumpa ahli ilmu. Tu penting. Maknanya Khadijah binti Khuwailid dapat juga maklumat sikit-sikit tentang tu, jumpa orang berilmu. Itu hebatnya kagum Khadijah ni. Dia tak cakap garuk-garuk ni antaranya. Itu saya kagum. Antaranya dah. Betul lah antaranya kelebihan ada hadis yang menceritakan tentang kelebihan Khadijah. Saya tak cerita panjang pula isteri Nabi ada kelebihan dia. Bukan sebarangan. Ni antaranya kalau siapa-siapa nak tengok carilah buku-buku cerita tentang isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. Macam mana akhlak dia, macam hebat dan semua. Ni antaranya. Dan salah satunya Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia, Nabi tak pernah poligami pun. Lepas meninggal dunia Khadijah, baru lepas tu Nabi kahwin ramai. Pasang tak? Nabi kadang-kadang kahwin seorang dengan Khadijah. Kadang-kadang Nabi kahwin ramai. Perasan tak? Itu hikmahnya. Ada belaka situ. Itu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu khabar ke mana mugi? Wahai Muhammad, ke mana malam mugi? Nabi kata ila Baitul Maqdis, ke Baitul Muqaddis. Lalu pakak ada sebahagian tepuk tangan.
Yang tepuk tangan ni bukan apa, tepuk tangan bukan tepuk tangan tahniah, bukan. Mengejek, menghina, perli. Ha, kena dah. Tepuk tangan. Ha, itu contoh je lah. Itu kena dah. Kena tak setara dah Muhammad hari ni ada. Ni antaranya. Ada sebagian tepuk dahi. Ni dalam hadis cerita, bukan saya reka dok. Saya tepuk dahi bukan sebab saya ni nak kabarnya maklum cerita hadis tu, dalam hadis yang saya baca tadi tepuk dahi. Ni keadaan tepuk dahi. Geng mana ni? Yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga geng-geng Abu Jahal. Wah, ada situ. Kena dah Muhammad hari ni. Dan juga dia kata, tepuk dahi, betul lah orang kata Muhammad ni gila lah, macam-macam, ada sihir macam-macam dah. Ni antaranya. Ni antaranya situasinya. Sebab mereka ni kagum tentang Muhammad ni, Allah cakap dan boleh cakap gitu ya, gitulah. Apa pendusta-pendusta ni pada masa tu. Lalu di kalangan yang ada yang ramai-ramai tu, kalau betul dah Muhammad di Malang, cuba cerita kok bentuk Kaabah ni, betul Kaabah, Baitul Maqdis guana Baitul Maqdis ni guana bentuk dia. Nabi Muhammad pun cerita gini. Sebab yang tanya ni yang biasa pergi musafir ke Syam dan tengok Baitul Maqdis. Syam ni luas. Syam ni adalah kawasan Palestin, Israel sekarang, Syria, Jordan, Lebanon. Ini negara-negara yang kawasan dia adalah Syam dulu. Syam dulu besar. Dan Baitul Maqdis berada di kawasan Syam dulu. Ni keadaan dia. Dan kawasan yang ada sekarang yang pernah berlaku bergolak, dah masuk 100 berapa hari ya. 14 hari. Malang masjid saya buat forum tentang apa Palestin. Ni antaranya. Nak khabar, nak tu balik, semangat balik tentang Palestin ni. Macam mana keadaan dia, situasi. Salah satunya sebab peristiwa penting adalah berlakunya Isra' dan Mi'raj di situ. Peristiwa penting antaranya peristiwa yang sangat besar adalah berlakunya Isra' dan Mi'raj di situ. Ni keadaan dia. Dan juga antara 3 masjid yang Nabi sebut dalam hadis kan, kelebihan yang adanya pada Makkah, di Madinah dan juga di Baitul Maqdis. Ni keadaan dia. Ini situasinya. Cerita sikit. Bila keadaan macam tu, sebagai kita maklum, Nabi SAW kalau tengok dalam hadis, Nabi SAW pergi ke sapa ke Baitul Maqdis, Nabi tambak buraknya. Dalam hadis sebut tambak burak dia tempat Nabi dan Rasul dulu yang kalau datang ke situ tambak di tempat tu dah. Di situlah dia tambak. Ada bukti tak? Dalam hadis sebut ada bukti tak? Ada. Sebagaimana yang kita maklum ketika berlaku perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW dengan orang kafir Quraisy kan, antaranya gencatan senjata selama 10 tahun. Pada masa itulah Nabi SAW menyampaikan dakwah, sampaikan surat, tulis surat kepada pembesar-pembesar di tempat-tempat lain, termasuk pemerintah Rom pada masa itu yang diperintahnya kita kenali sebagai Hercules. Hercules. Dalam bahasa Arab itu tulis Herakal. Herakal. Tu. Dia tulis surat kepada Hercules, kemudian diterjemahkan oleh orang yang baca lah. Orang dulu ada translator dia, penterjemah. Bukan zaman learning je, zaman ni subtitle ada di tempat tu contohnya. Ni keadaannya TV tu. Ada translator, penterjemah lah maksudnya. Penterjemah bahasa. Bila kata orang negara ni, kamu yang biasa kan, kawasan-kawasan ni kamu yang biasa bahasa Arab, okey. Tolong terjemah apa yang maksud kita surat ni. Dia khabar sesa. Lalu kata Hercules, pergi ke Syam, orang berjaga di Syam, panggil kaum yang berada di tanah tersebut, panggil, mari ngadak aku. Ngadak Hercules. Siapa dia? Kabilah yang berdagang pada masa itu adalah Abu Sufyan dengan kabilah dia. Mari dah jumpa Hercules. Dia tanya tentang Muhammad. Ni betul, gini. Dia tanya sesa. Saya mesti cerita sebab panjang pula situ. Sesa, apa yang kamu benar itulah yang berlaku pada Nabi dan Rasul terdahulu. Lebih kurang sama gitulah antaranya. Lalu Abu Sufyan buat satu keraguan dan kekeliruan. Dia kata, wahai tuanku Hercules, ada satu benda yang saya tak percaya pada dia. Walaupun tuanku kata percaya benar apa yang saya cerita, dia satu benda tak percaya. Apa dia? Dia kata satu malam tu dia pergi ke
Baitul Maqdis satu malam je. Satu hari tu dia pergi ke Baitul Maqdis satu malam. Tuanku percaya. Memang tak percaya lah. Memang tak percaya lah. Bila keadaan macam tu, lalu ada yang Hercules ni bukan sahaja dia seorang aja ada. Ada pembesar-pembesar dia dan sebagainya. Padri-padri ni ada satu kali. Lalu bangkit seorang padri dia. Dia kata, tuanku, saya rasa betul. Macam mana betul? Dia kata satu malam, sebab dia ni padri ni yang penjaga Baitul Maqdis pada masa tu. Tuanku, pada satu malam tu saya jaga pintu semua ni, tutup pintu semua sekali. Satu pintu tak boleh tutup. Pintu tak boleh tutup. Lalu panggillah tukang maintenance pintu. Beki, dia kata tak ada rosak pintu ni, kata. Pintu ni tak ada rosak. Tak ada rosak. Kadang. Lalu dikatakan pada masa tu dia pun teringat dalam kitab dia, kitab Injil dia. Tengok, dia belak rupa-rupanya dalam kitab Injil dia pada masa tu rupa-rupanya ada nabi nak mari malam tu. Ada nabi nak mari malam tu. Gitu punya. Ni keadaan dia. Lah kali elok pintu terbuka. Memang nabi tambak borak di situ dan naik pintu tersebut. Itu keadaan dia. Itu situasinya yang berlaku. Masya-Allah, subhanallah. Okey, kita balik. Bila Nabi sallam cerita gini tentang Baitul Maqdis, keadaan dia, suhana dia, cerita semakin detail. Dia tanya tiang ada berapa, pintu ada berapa. Saya nak tanya, ada ni, tahu tak? Tiang kat masjid kita ada berapa? Pak, ni orang nampak ni memang pak. Orang nampak pak lah hak lain. Pintu ada berapa? Baru nak bilang jeng. Nak jadi lah baru nak bilang. Ni antaranya. Tanya walau tanya ni antaranya. Ni situasinya. Kipas awak ada ni ada berapa? Allahu akbar. Ada berapa kipas dalam masjid kita? Ni kipas diri, kipas dinding lagi. Allah, tiang lagi. Memang dah jawab kata tiap hari-hari main masjid 5 waktu tak pernah tinggal. Memanglah kita pun gitu, tanya saya pun gitu. Sebab kita mari masjid bukan sebab nak kita kipas ada berapa, tiang ada berapa, dok. Mari untuk ibadat pada Allah Ta'ala, solat berjemaah kan. Bukan nak kita benda-benda ni. Ni antaranya. Memanglah Nabi SAW pada masa tu pertama kali tengok mana Nabi pasang. Bukanlah Nabi ketika pergi ke Baitul Maqdis tersebut dengan usaha saja haji nak tengok, kita pergi balik dulu, pergi pusing dulu, ambil gambar, dok. Bukan sama sekali. Ni situasinya. Bila titik Allah Ta'ala datangkan pada Nabi sallam bentuk Baitul Maqdis depan-depan Nabi. Dalam hadis sebut rumah salah seorang sepupu dia bernama Uqail ataupun Aqil, dia kata Aqil bin Abi Talib. Ni antaranya. Abi Talib. Ni antaranya. Uqail bin Abi Talib, salah seorang daripada anak Abu Talib juga bernama Uqail, adik-beradik Ali bin Abi Talib. Letak depan ni antaranya. Nabi pun cerita kawan ni dah lama pergi, dah tahu dah kadang guana-guana. Dia tanya, dia kata apa yang Muhammad cerita betul sesa, tak ada benda tipu pun. Ni antaranya. Tak ada apa-apa pun Muhammad tipu. Lepas tu ada sebahagian kata Nabi sihir, ada sihir ni boleh cerita sesa. Allah, masya-Allah, subhanallah. Tu keadaan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini ada beberapa perkara yang kita boleh ambil. Allah Taala nak khabar kita antara yang kemajaran dalam Isra' Mi'raj, utama sekali Allah nak khabar kebesaran Allah Taala yang sangat besar. Memang hebat. Memang kagum. Antaranya Allah Ta'ala nak khabar, seolah-olah Allah Ta'ala nak khabar pada kita akan datang, akan berlaku teknologi yang sangat hebat. Yang dulu orang tak percaya, dan ni orang percaya. Banyak dah kenderaan yang laju cepat molek-molek ada dah. Yang saya cerita tadi, kalau zaman dulu nak pergi ke KL ambil masa 12 jam, 8 jam, 10 jam, lama ambil masa. Ni 4 jam, 5 jam mainan. Allah Akbar. Mainan. Dulu sebahagian kita, kalau saya macam contohnya saya asal Roman ni, duduk belah nu nak mari, kalau orang dulu cerita, kalau kita cerita nak mari ke Kuala,
nak pergi ke Pasar Payang dulu naik bot nambang. Duk jauh pula, contohnya yang begini, duk daripada Kesung tu nak lari. Jalan kaki nak pergi taman ni. Todak kita jalan kaki dulu. Nyu jalan. Nak pergi sekolah dulu kadang-kadang pakai kasut lagi. Dah ngaruh seluk. Ya. Ngaruh seluk. Kaki ayang aja dulu. Allah hebat. Cuba cerita ke cucu cicit kita ni. Percaya tak? Tak kilo nak pergi Allah. Nak pergi sekolah dulu naik bot nambang. Sekolah semasa ladang dulu. Ayah cerita. Allah naik basikal pergi putih itu naik bot nambang. Nak pergi sekolah. Sekolah ladang ayah dulu sekolah ladang. Ni antara je. Naik bot nambang. Naik basikal ni. Kadang-kadang rumah saya dulu, ayah cerita dulu, rumah dia dulu, rumah Tok Ki dulu, arwah Tok Ki saya dulu, arwah Tok saya dulu, belah ayah. Tengah sawah padi. Duk tengah-tengah tu. Dulu kan. Yes ya. Naik atas-atas tu basikal. Jatuh dalam dalam sawah tu. Balik tukar je lain. Nak kan? Cerita nak belajar je bahasa. Allah akbar, masya-Allah, subhanallah. Saya tengok kisah tentang Cikgu Siddiq Baba cerita tentang masa dia miskin, masa di Melaka tu nak pergi sekolah jauh dia berapa puluh kilometer lah, sekolah menengah. Allah. Kadang-kadang inspirasi, kadang-kadang kagum dia antaranya sabar yang tabah untuk belajar. Ni antaranya. Dan dia kata dia ambil STPM sebanyak 5 kali. Saya baca kisah dia. 5 kali STPM. Kita ambil sekali fail tak mau ambil dah tak tahu. Dia ambil STPM 5 kali saja. Barulah cemerlang, baru jaya. Ni antaranya. Inspirasi orang macam ni. Daripada orang susah nak senang macam sekarang dia kata bukan mudah. Ni antaranya banyak kadang-kadang banyak kita bukan saja orang luar, kadang-kadang di kalangan kita kadang-kadang banyak kita boleh ambil pedoman, motivasi untuk kita. Bukan saja Nabi SAW memang banyak kita boleh dapat. Di kalangan kita pun ada sebenarnya. Bukan tak ada. Ni keadaan dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Bukan itu saja tentang kebesaran Allah Ta'ala tunjuk. Allah Ta'ala tunjuk satu lagi kepada kita. Inilah antaranya pengiktirafan para nabi dan rasul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika Nabi sallam di Baitul Maqdis pada masa itu, Nabi kan menjadi imam solat kepada ruh para nabi dan rasul yang lain. Para nabi dan rasul yang lain ruh sembahyang, suruh nabi jadi imam. Macam seolah-olah endorse, mengiktiraf Nabi SAW sebagai Sayyidul Mursalin. Ni antaranya pemimpin segala para rasul. Ni antaranya. Dan juga lepas ni wahai Muhammad, di akhir zaman ini kami serahkan tugas menyampaikan dakwah, mengesahkan Allah Ta'ala kepada kamu. Lebih kurang gitulah. Dan antara lain Nabi SAW dalam keadaan duka ceritakan Abu Talib meninggal dunia dan Khadijah binti Khalid juga meninggal dunia. Jadi orang Quraisy, kafir Quraisy ni banyak mengancam Nabi. Bawa ke langit, tengok kebesaran Allah Ta'ala semua sekali. Nak kabarnya lepas ni wahai Muhammad, jangan sangat duka cita. Walaupun tahun tersebut dikenali sebagai Amu Huzni, tahun duka cita pada Nabi SAW, sebab dua orang yang disayang meninggal dunia. Wahai Muhammad, lepas ni janganlah tak ada dah orang yang melihara kamu, iaitu Allah Ta'ala. Yang tu yang kedua. Yang seterusnya, banyak dah yang kedua semua. Yang seterusnya nak kabarnya lepas ni kalau kamu berhijrah, lebih besar berlaku ancaman, lebih hebat berbanding berlaku di kota Mekah. Seolah-olah Allah Ta'ala nak kabar gitu pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita tentang Isra Mi'raj ni bukan satu benda yang ambil masa semalaman dah. Zaman dulu berapa malam ambil. Berapa malam dulu ambil masa. Saya tengok kisah almarhum Tuan Guru Abdul Rahman, ayahanda kepada Datuk Abdul Basit tu, Pondok Sungai Durian. Dia cerita Dr. Abdul Basit kabar ayah dia cerita tentang Isra Mi'raj, lepas isyak sampai subuh baru habis. Siapa boleh tunggu? Dah kali saya seorang je pula ni. Sebab terlampau panjang. Ni cerita dia. Kita ni ambil ekah-ekah, ambil pengajaran tertentu saja. Ni antaranya.
Itu sahaja yang mampu saya sampaikan pada malam ni. Yang baik pada Allah Ta'ala, kurang lemah daripada diri saya sendiri, tapi hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdina siratal mustaqim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an waliyina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.